Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Nurhaliminsa binti Muhammad daripada Seksyen Permohonan dan Kemasukan Pelajar Baru akan membuat taklimat kepada pelajar-pelajar semester 3 pusat matrikulasi, di mana pelajar-pelajar ini akan masuk mendaftar sebagai pelajar ijazah sarjana muda bermula sesi Jun 2020 ini. Okey, untuk makluman pelajar matrikulasi, pelajar akan habis exam pada 5 hari bulan 6. So, insya-Allah result keluar selepas tu. So, saya minta pelajar membuat permohonan di website quiz melalui link www.quiz.edu.my. Klik untuk permohonan baru pelajar tempatan dan pilih lepasan asasi. Selepas tu nanti sistem masukkan maklumat seperti biasa, masukkan result dan pastikan pelajar tiada hutang tertunggak di kuis. So selepas tu bila sistem akan generate permohonan tersebut secara automatik. So berdasarkan apa maklumat keputusan peperiksaan sama ada SPM dan juga matrikulasi itu sendiri, dan sistem akan tawarkan ikut pilihan 1 dan 2. So kalau kata pilihan yang tidak tertera yang seperti yang diminta, maksudnya pelajar ada masalah dari segi key in data dalam tu. So boleh hubungi kami di Seksyen Permohonan dan Kemasukan Pelajar Baru untuk kami bantu dari segi mungkin ada certain part yang tak masuk dekat dalam sistem. Kami sedia membantu sama ada boleh menghubungi kami melalui email ataupun WhatsApp. WhatsApp kami boleh menggunakan WhatsApp rasmi kuis iaitu 0193896937 ataupun 0192260746. So pelajar bila dah buat permohonan, pelajar dah dapat surat tawaran untuk mendaftar. Buat masa ini tarikh pendaftaran kami adalah pada 9 hari bulan 6 minggu hadapan sehinggalah 26 hari bulan 6. Itu adalah tarikh pendaftaran pelajar baru. Cumanya kita masih lagi tertakluk kepada KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, berdasarkan tarikh-tarikh yang ditetapkan oleh kementerian lah. So kami akan maklumkan kepada pelajar melalui media sosial iaitu laman web quiz sendiri, FB dan juga IG quiz untuk maklumkan tarikh pendaftaran yang sepatutnya. So pelajar boleh refer dekat situ untuk tarikh yang mana pelajar boleh mendaftar lah. Untuk pelajar-pelajar alumni quiz, yuran pendaftaran adalah RM500 sahaja. Okay, kalau kata dapat dalam surat tawaran kita nyatakan RM1,000. Yang itu pelajar abaikan sahaja maklumat di situ sebab yang itu memang template surat tawaran tersebut lah. So cumanya untuk pelajar yang akan datang, pelajar baru untuk sesi ini, untuk pelajar yang memang betul-betul baru nak di quiz, kalau kata andai kata ada kawan-kawan yang baru dapat quiz, dia tiba-tiba dia kata kenapa yuran saya RM650, itu adalah yuran yang kita diskaunkan kepada pelajar disebabkan COVID-19 ini. So pelajar boleh buat permohonan ikut maklumat yang kita letakkan dalam website quiz. Kita ada nyatakan maklumat penting kepada pelajar lepasan alumni quiz, sama ada lepasan matrikulasi ataupun lepasan diploma sendiri. Dan juga untuk pelajar baru yang belum pernah duduk di quiz pun, kita akan nyatakan maklumat-maklumat penting semua di dalam website quiz. Boleh refer di situ. Kalau kata tak boleh nak buat tak boleh nak access semua tu, boleh hubungi kami lah. Kalau kata email seksyen kemasukan, boleh emailkan admission.quiz.edu.my. Boleh emailkan kat apa-apa masalah dekat situ, sama ada tawaran tu nak tukar program ke, boleh maklum pada kami sebelum pendaftaran. Sebabnya kalau pertukaran program selepas pendaftaran,
dia menjadikan rumit sedikit kepada pelajar sebab pelajar kena refer dengan BPA, bahagian pengurusan akademik dan juga fakulti lah, fakulti untuk program asal dan juga program yang baru lah. So kalau sebelum pendaftaran hanya refer kepada seksyen permohonan dan kemasukan pelajar baru sahaja. So kami seboleh-bolehnya akan membantu pelajar untuk membuat permohonan di kuis andai kata ada apa-apa masalah. Dan pelajar lepasan matrikulasi ini juga kalau kata ada masalah yang tak boleh nak maklumkan kepada kami secara boleh hubungi wakil-wakil MPP. Sebabnya ada wakil MPP yang akan sentiasa berhubung dengan saya dari masa ke semasa. Kita akan sentiasa membantu pelajar bagaimana nak memohon, bagaimana nak mendaftar. So boleh hubungi kami di seksyen permohonan kemasukan pelajar baru ataupun di bahagian pemasaran dan komunikasi sendiri. So daripada pusat matrikulasi sendiri pun ada maklumat-maklumat yang kita akan salurkan kepada pusat matrikulasi untuk kita war-warkan kepada semua. So insyaAllah saya rasa tak ada masalah yang lain untuk permohonan. Untuk syarat kemasukan boleh refer dekat dalam website kuis. Saya secara kasar saya akan bagi tahu untuk pelajar-pelajar lepasan asasi pengajian Islam yang berminat untuk ambil sama ada asasi pengajian Islam ataupun asasi bahasa Arab yang berminat untuk mengambil program ijazah sarjana muda Al-Quran dan Al-Qiraat iaitu tahfiz. So pelajar perlu klik masukkan result tahfiz tu sendiri, maksudnya result syahadah. So nanti di seksyen 3 dalam permohonan tu dia akan ada satu button untuk pilih line-line sijil. So pilih dekat situ sijil syahadah. So masukkan kat situ lulus sijil syahadah. So nanti automatik program untuk tahfiz tu dia akan appear. Untuk pelajar program di ijazah sarjana muda perekonan, yang itu kena masukkan result muid. Begitu juga dengan program ijazah sarjana muda bahasa Inggeris corporate com, yang itu pun kena masukkan result muid iaitu band 2 sekurang-kurangnya band 2. Kalau untuk account sekurang-kurangnya band 2. Untuk English corporate com tadi tu sekurang-kurangnya band 4. So masukkan result tersebut, insyaAllah kalau kata ada masalah dari situ boleh hubungi kami. Kami akan bantu dari masa ke semasa. Andai kata kita semak pelajar yang bila kita nak tengok, kita akan semak dari setiap hari data-data pelajar yang memohon, sama ada memohon sehingga lepas hantar permohonan ataupun sangkut di seksyen 3 ataupun seksyen 4, kita akan semak di situ. Andai kata ada yang sangkut seksyen 4 atau seksyen 5, kita akan hubungi pelajar ataupun kita tengok. Kalau dia melibatkan status pelajar tu sendiri, kita akan refer terus dengan bahagian pengurusan akademik untuk melengkapkan status pelajar. Sebab ada pelajar yang bila kita nak pelajar nak submit, dia dah buat permohonan, bila dia klik submit, dia tak boleh nak submit sebab dia akan keluar dekat situ pelajar masih aktif ataupun pelajar ada hutang. So kami akan refer, kalau kata ada hutang, pelajar kena settlekan dengan kita punya bahagian kutipan hasil pelajar iaitu bendahari, refer dekat situ untuk hutang. Tapi kalau berkenaan dengan status pelajar, kita akan refer dengan bahagian pengurusan akademik. Berkemungkinan besar kalau in case mungkin ada subjek yang pelajar terlupa nak repeat ataupun ada subjek yang tertinggal, yang itu nanti biasanya bahagian pengurusan akademik dia akan maklumkan dalam email lah. Ada yang tanya kenapa sangkut-sangkut, saya rasa mungkin line internet kot. So kalau ada pelajar yang nak bertanya detail boleh tanya. Kalau sangkut-sangkut ni saya rasa mungkin line internet. Okey, yuran pendaftaran 650 tu untuk pelajar baru, bukan pelajar lepasan alumni quiz. Maksudnya kalau pelajar lepasan alumni quiz sama ada lepasan matrik ataupun lepasan diploma ataupun daripada degree nak masuk master sekalipun, yuran pendaftaran adalah RM500 sahaja. Tapi yang 650 tu untuk pelajar baru yang maksudnya memang tak pernah masuk kuis. Itu adalah 650.
Okey, bila start boleh memohon, start memohon boleh buat permohonan bila result dah release. Setahu saya result release kalau ikutkan Ustaz Fendi beritahu saya tadi 5 hari bulan 6. Okey, 5 hari bulan 6. So 5 hari bulan 6 dah boleh buat permohonan ataupun nak selamat 6 hari bulan 6 minggu depan lah. Minggu ni lah. Minggu ni hari Sabtu. Minggu ni hari Sabtu, hari Ahad dah boleh start buat permohonan. So kalau kata ataupun minggu hadapan pun boleh buat permohonan, tak ada masalah sebab pelajar mendaftar tu sehingga 26 hari bulan 6. Pelajar degree nak masuk memang kita buka pendaftaran sehingga 26 hari bulan 6. Okey, kalau yang tak ada muat, Salsabila tanya saya, kalau tiada muat, okey. Yang muat hanya program-program tertentu sahaja. Muat, okey, kalau untuk muat, pelajar nak masuk degree account, yang itu kena ada muat. Satu lagi degree bahasa Inggeris, English Corporate Com, yang itu kena ada muat. Yang lain tak perlu ada muat. So, dalam tempoh ambil degree tu, boleh ambil muat di quiz lah. Boleh rujuk dengan Pusat Pengajian Teras. So yang itu muat tu ikut tarikh yang ditetapkan oleh KPM lah, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. So dia ikut tarikh yang ditetapkan tu boleh register dekat PPT iaitu Pusat Pengajian Teras untuk dapatkan muat dalam tempoh ambil degree tu. Untuk kalau pelajar nak masuk degree account, nak masuk degree English Corporate Com, yang itu memang kena ada muat. Okey, pengurusan halal di bawah Fakulti Pengurusan Muamalah. Yang ni Muhammad Pro tak tanya. Pengurusan halal di bawah fakulti apa? Yang itu Fakulti Pengurusan dan Muamalah, FPM. Yang itu program antara program baru jugalah. Boleh refer, syarat kemasukan dia asasi 2.0 sahaja. Kita tak ada refer sama ada dia nak kena ada maths lulus ke kredit ke, tak ada. Kalau ikutkan daripada syarat kemasukan BB08 memang tak ada lah. Untuk pengurusan halal kod dia adalah BB08, tak ada syarat untuk pointer. Dia hanya 2.0 ke atas sahaja. Okey, Nurul Farahin tanya, budak asasi disyurkan masuk bila? Okey, yang ini lepasan asasi ataupun pelajar asasi baru. Kalau kata pelajar asasi baru, pendaftarannya yang kita setkan yang baru ni adalah 15 hari bulan 6. Yang ini betul-betul yang baru nak masuk asasi. Maksudnya baru nak mendaftar sebagai asasi lepasan SPM. Tapi kalau pelajar lepasan SPM asasi nak masuk degree, tarikh pendaftaran kita buka sehingga 26 hari bulan 6. Maksudnya pelajar boleh pilih tarikh lah, sama ada dah dapat surat nanti open dia punya surat tarikh tu, sama ada nak daftar start 15 hari bulan 6 boleh daftar sehinggalah 26 hari bulan 6 boleh mendaftar. Pelajar kena buat pembayaran secara online. Selepas tu pelajar kena emailkan slip bukti pembayaran tu kepada bahagian keuangan, iaitu student new student at _finance@quiz.edu.my. So kena refer dekat situ. Kita punya panduan kepada pelajar lepasan matrikulasi kita dah masukkan dekat dalam website quiz. Bila kata buka website quiz, automatik pop-up tu akan keluar dulu. So boleh tengok kat situ bila nak kena email kepada siapa, semua ada kat situ. Sorry, travel. Travel dah padam. Tu nak macam mana ni? Cah.
orang tanya ke. Kita boleh reply je kat sini. Sorry, we having trouble in this video. Ya, pasal tak berjalan. Dah akak dah padam dulu Syah. End dah. Lepas tu nak save macam mana? Tak boleh save. Nak save juga ni Syah. Tak, macam mana ni nak klik balik ni? Dia start. Okay, Muhammad Hazim tanya kalau nak masuk sesi 2 perlu daftar dahulu ke? Okey, Muhammad Hazim untuk nak masuk sesi 2 pelajar kena buat permohonan ke bahagian penajaan kalau kata buat dapatkan penajaan di apa ni TKK tu. Kalau dapat memang ada dapat tajaan daripada TKK kena buat permohonan rayuan untuk pendaftaran sesi 2. So tak perlu buat permohonan lagi lah sampai kami dah dapat surat daripada kebenaran daripada seksyen penajaan baru kami akan proceedkan lah. Bahasa Arab dan Multimedia fakulti apa? Yang itu fakulti, okay. Untuk Rodiah punya pertanyaan, Bahasa Arab dan Multimedia ada di bawah Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam. Yang itu syarat kemasukan dia Asasi 2.0, Bahasa Arab di peringkat SPM perlu lulus. Adik Kushairi pun sama. Kalau kata nak masuk sesi November, kena refer dulu dengan seksyen penajaan. Sebabnya seksyen penajaan akan membenarkan pelajar sama ada boleh mendaftar lewat ataupun mendaftar, kena juga mendaftar pada sesi yang ini. Okey, untuk Zuhelbi Abdul Kadir, kalau kata seksyen yang bertanya berkenaan pelajar antarabangsa, untuk sesi yang sekarang ni, sesi Jun, kita tidak dibenarkan untuk mengambil pelajar antarabangsa disebabkan COVID-19 ni. So, pelajar antarabangsa kita akan forward dia punya permohonan adalah pada November. Buat permohonan tak ada masalah, buat je permohonan, tapi dia punya urusan dia semuanya kita akan bawa pada sesi November nanti. Okey, untuk Afiqah, kalau untuk bantuan pembiayaan boleh refer dengan seksyen penajaan, dekat dalam website pun ada. Kita ada nyatakan dekat situ apa bantuan apa ni yang kita benarkan. Anwar Azmudin bertanya berkenaan dengan medical check-up. Medical check-up perlu buat sebab medical check-up dia punya expiry hanya 6 bulan. So selepas tu sebab pelajar ni dah masuk pun dah setahun kan dekat kuis. So memang kena buat jugalah medical check-up. Sebab medical check-up dia punya expiry hanya 6 bulan sahaja. Okey, untuk Salsabila, kalau kata tak ada murid nak masuk ke program account, memang kita tak benarkan ada pengecualian. Itu adalah syarat KPT. So, untuk pelajar yang tak ada murid, biasanya kita akan offer dulu pelajar untuk ambil ijazah sarjana muda perbankan Islam ataupun selain daripada program account. Dalam satu SEM, pastikan dapat result murid. Dah dapat result murid, boleh tukar program. Okey, perbezaan permohonan pendaftaran. Permohonan ni Wan Fatihah. Okey, permohonan adalah permohonan sahaja.
kita akan keluarkan offer letter. Tapi pendaftaran, pelajar kena buat pembayaran yuran pendaftaran, selepas tu terus dapat nombor pelajar. Kalau permohonan, hanya permohonan sahaja. Kami hanya generatekan surat tawaran sahaja. Dani Safi, lepasan asasi tapi result belum dapat, saya perlu ke daftar. Okey. Untuk lepasan asasi yang result tak keluar, tunggu result dapat dulu, lepas tu baru boleh buat permohonan. So sebabnya bila buat permohonan nak klik button submit nanti tak boleh nak klik sebabnya dia akan sangkut dekat situ selagi result tak appear dan BPA bahagian pengurusan akademik tak completekan status dekat dalam sistem pelajar. Tarikh belajar yang ini Farhan Aziz dengan Afiq Asmadi tanya. Tarikh dah betul-betul belajar ni, yang ini fakulti akan hubungi sebabnya dia pembelajaran semua secara online, fakulti akan hubungi pelajar. Anwar Azmudin bertanya nak mohon PTPTN, nanti ada taklimat PTPTN bahagian pusat hal ehwal pelajar mahasiswa, dia akan bagi taklimat kepada pelajar secara online. Yang itu dia akan maklumkan lah. Okey, Muhammad Aiman berkenaan dengan nak mohon corporate com. Kalau tak ada lagi MUET, saya syurkan ambil dulu program lain yang ada related dengan yang itu ataupun ambil sama ada ambil di bawah Fakulti Pengurusan Muamalah. Dah dapat result di MUET, pastikan dapat result MUET tu band 4 baru boleh mohon untuk corporate com. Wan Fatihah, untuk 9 hari bulan tu adalah pendaftaran. Permohonan, boleh lagi buat permohonan kalau kata yang tak buat permohonan. Pendaftaran maksudnya pelajar buat pembayaran secara online, selepas tu emailkan kepada student finance bukti pembayaran. Student finance akan generatekan nombor pelajar pelajar. So nanti bila dah dapat nombor pelajar tu dah kira mendaftar lah tu. Okey, Muhammad Hazim, pelajar baru akan belajar online. Semua pelajar akan belajar online. Sama ada pelajar baru ataupun pelajar lama, semua akan belajar online sehingga Disember 2020. Cupanya pelajar baru kita akan, kalau ikut KPT punya baru ni, pelajar baru akan masuk ke kuis bermula Julai. Maksudnya pelajar baru sahaja akan masuk ke kuis. Pelajar lama semua masih di rumah masing-masing lah. Muhammad Haris Zufairi bertanya, adakah kos untuk ambil MUET? Memang ada kos lah, nak bayar yuran MUET. Yang itu saya tak ingat dia punya amount dia berapa, tapi memang kena sebab nak beri nombor PIN semua. Selepas tu nanti ambil exam lah. Bila dah beri nombor PIN, nanti bahagian pusat PPT akan maklumkan bila tarikh exam dia ikut tarikh yang ditetapkan. Ya, Salsabila untuk yang akaun tadi ya, ambil dulu program lain, dah dapat MUET barulah tukar program. Sebab kita benarkan pelajar tukar program sehingga set 4. Okey, Farhan Aziz, surat permohonan. Surat dia tak ada surat permohonan, buat permohonan je dalam website kuis. Dalam website kuis, klik untuk permohonan baru tu, klik di sini untuk permohonan tu.
Selepas tu nanti bila dah klik dekat situ, isikan bahagian lepasan asasi, masukkan maklumat yang sepatutnya lah. Anwar Azmudin, adakah kami dikira sebagai pelajar baru? Ya, sebabnya anda adalah pelajar baru untuk degree program. So, dikira pelajar baru lah. Walaupun lepasan alumni matric, still pelajar baru. Okey, untuk medical check up, kalau kata tak sempat nak buat medical check up sebab sekarang ni kata COVID-19, nak pergi klinik pun susah, kita bagi tempoh kepada pelajar untuk settlekan medical check up tu kemudian. Maksudnya, boleh pergi klinik yang mana-mana, klinik yang tak melibatkan sesi saringan COVID-19. Kalau yang mana klinik tidak melibatkan sesi saringan tu, boleh buat medical check up yang simple kat situ. Selepas tu katalah result dah dapat lambat, daftar je dulu. Yang itu boleh hantar kemudian sebab kita akan bagi tempoh kepada pelajar sebulan selepas pendaftaran. Baru boleh buat ni. Okey, Siti Sarah tanya kalau tukar program masuk SEM 1 balik atau SEM 2. Okey, kalau dalam fakulti yang sama, subjek SEM 1 dengan subjek SEM 2 adalah sama. So pelajar hanya boleh buat transfer kredit je lah. Tak perlulah ambil balik SEM 1 yang tu. Kecuali fakulti yang berbeza. Katalah daripada FPPI pergi ke FPM. Yang itu ada subjek-subjek yang tak sama. So bila subjek-subjek tak sama, pelajar memang kena ambil balik paper yang tak ada tu. Humaira Idris, kalau kata tak ada MUET, lepas tu dah dapat result MUET nak tukar program. Yang ini mana program yang memerlukan result MUET, memang baru boleh buat tukar program lah. Kalau tak, kekal lah dengan program yang sedia ada. Biasanya kalau kata Abdullah Azam Azmi tanya untuk pelajar yang dapat 3K bila finance akan clearkan. Okey, dia ikut tarikh yang result release. Biasanya bila result dah release, memang automatik pelajar yang 3K dia akan berdasarkan situ lah. Kalau pointer bawah 3.0, yang tu mana yuran kena bayar, yang itu sahaja. Maksudnya terikat ikut pointer masing-masing. Kalau kata pointer 3.5 dah memang tentu tak perlu bayar. So automatik boleh daftar je lah. Okey, Farhan Aziz, kalau kata medical card macam mana nak hantar, boleh scan lepas tu hantar PDF kepada email quiz. Email tu email admission@quiz.edu.my. Kalau tak pun masa hari mendaftar di quiz, maksudnya masuk ke quiz pada bulan Julai nanti, yang itu boleh bawa terus. Pun boleh, tak ada masalah. Okey, Afika Hazwani, pelajar baru daftar ke kuis untuk mulakan PDP 1 Julai. Okey, PDP dia akan ditetapkan oleh fakulti. Yang 1 Julai ni ditetapkan oleh KPT. Yang ini kita ikut daripada tarikh-tarikh yang KPT. So nanti pelajar, kita akan maklumkan kepada pelajar bila sepatutnya pelajar masuk ke kuis. Okey, Akila. Ya, betul. Masuk asrama lepas tu boleh belajar secara online sebab kita membenarkan pelajar menggunakan fasiliti internet di kuis. Asrama pun kita akan limitkan kita akan buat penjarakan sosial. Kalau kata biasa bilik tu 4 orang, kita akan jadikan 2 orang. Kalau bilik tu 8 orang, kita akan jadikan 4 orang lah. Yang itu bahagian asrama yang akan tetapkan semualah. Apa-apa boleh refer dengan bahagian asrama lah. Muhammad Haris Zulfairi, semua kos untuk ambil, okey, tak semua program yang kena ambil MUET. Hanya ada 2 program sahaja yang memerlukan result MUET, iaitu degree account dan juga degree English corporate com.
Okey, Atikah Samsudin, Nurul Atikah Samsudin. Untuk pembayaran tukar program tak ada pembayaran. Tukar program free, cumanya pelajar dia akan ambil program lain dahulu. Lepas tu selepas dapat result MAT boleh tukar kepada English Corporate Com. Tapi tengok subjek SEM 1. Kalau subjek SEM 1 tu tak ada melibatkan subjek tu tak sama dengan subjek SEM 1 untuk Corporate Com, yang itu kena ambil. Yang mana sama tak ada masalah, boleh buat transfer kredit. Okey, untuk Afiq Asmadi berkenaan dengan pembiayaan zakat yang ini kena refer dulu dengan bahagian penajaan, macam mana dengan pelajar-pelajar yang memang dah dapat pembiayaan zakat. Yang itu refer dengan pegawaian tu di sana dululah. Sebabnya saya tak dapat info yang itu. Untuk soalan Nur Tasya berkenaan dengan masuk 1 Julai. Yang ini tunggu kita akan wawarkan dalam website quiz. Minggu ni kita cuba hubungi dengan KPT tarikh yang sepatutnya pelajar masuk ke kuis. Sekarang ni ikut tarikh pendaftaran yang sedia ada, iaitu secara online sehingga 26/6. Nak masuk ke kuis tu tengok refer dekat dalam website. Kalau kata dalam website dalam minggu ni keluar kata 1/6 pelajar memang kena masuk, maksudnya 1/6 masuklah. Okey, Muhammad Hazim, ya, pelajar baru dia masuk ke kuis sebab kita nak bagi dia rasa environment kuis, belajar di kampus, tetapi still belajar secara online, tidak ada bersemuka. Okey, Anwar Azmudin, kalau kata ada masalah fizikal, kalau ada kecacatan, kena dekat dalam permohonan kena notekan masalah kecacatan apa. Kalau kata masalah kaki ke apa, notekan dekat situ. Lepas tu emailkan dekat admission@quiz.edu.my tu awak punya kad, sama ada dapat kad OKU ataupun kad surat doktor ke, refer kepada kami dan kami akan hantar kepada bahagian asrama supaya dia akan bagi awak punya bilik yang level bawah. Ada lagi ke yang saya tak jawab? Okey, Rodia Najihah, saya terlepas tadi. Berkenaan dengan ijazah sarjana muda perguruan ni kan, pendidikan pengajian Islam dengan multimedia. Yang itu memang ada interview. Kalau kata buat permohonan, nama pelajar yang mohon program tu dia akan sangkut sebagai interview sahaja. So saya akan hantar semua nama pelajar yang tu berserta dengan nombor telefon pelajar kepada Fakulti Pendidikan untuk Fakulti Pendidikan interview secara online. Tapi pastikan nombor telefon yang diberikan tu nombor telefon yang boleh dihubungi lah supaya fakulti boleh hubungi pelajar untuk buat temuduga secara online. Okey, Farhan Aziz, pelajar alumni tak perlu balik ke kuis. Kalau pelajar ada masalah penggunaan internet di rumah, kita galakkan datang ke kuis lah menggunakan internet di kuis. Tapi kalau kata tak ada masalah, yang kita boleh refer dengan fakulti sama ada tak perlu masuk ke kuis ataupun boleh teruskan sebab pembelajaran secara online juga. So boleh refer dengan fakulti nanti bila dah mendaftar. Untuk lepasan rujuk dengan zakat, sekejap ya. Untuk bahagian zakat boleh berhubung dengan Puan Faridah, sama ada email dia faridah@quiz.edu.my ataupun boleh berhubung dengan Puan Junizah Mardiana. Dia punya email junizah@quiz.edu.my. Boleh refer di situ berkenaan dengan pembiayaan daripada zakat.
Aminah Zulkifli, untuk pelajar antarabangsa memang tak dibenarkan untuk mendaftar sesi Jun. Pelajar kita akan forwardkan permohonan pada sesi November. Sebabnya kalau ikutkan Kementerian Pengajian Tinggi memang untuk pelajar antarabangsa kita masih stop pengambilan pelajar disebabkan COVID-19 ni. Okey, Iman Nur Muhammad Saleh. Ya, untuk yang mana melibatkan temuduga macam Fakulti Pendidikan, yang itu temuduga dahulu, selepas tu surat tawaran baru keluar. Bila dah dapat surat tawaran baru mendaftar. Maksudnya bila dah dapat surat tawaran, dalam surat tawaran tu baru nyatakan yuran semua, baru mendaftar. Okey, untuk Siti Nur, okey, Rizab ni Puan Siti Nur. Okey. Untuk Rizab Muet, yang mana Rizab Muet ditunda pada September ni, kita akan syorkan pelajar ambil program yang tidak melibatkan Rizab Muet. Dan selepas tu bila dah dapat Rizab baru tukar program. Okey, Aisyah Handim, untuk pelajar yang tak terikat dengan nak masuk sesi 2 boleh, tak ada masalah. Kalau kata tak nak buat permohonan lagi, buat permohonan pada bermula Ogos 2020, kita buka permohonan untuk sesi 2. So buat permohonan pada Ogos lah. Okey, Farhan. Okey. Berkenaan pelajar pelajar alumni wajib datang ke kuis ke tidak, yang itu tunggu keputusan daripada mesyuarat dulu. Maksudnya sekarang ni kalau ikutkan daripada KPT, pelajar baru, maksudnya pelajar baru ni tak kira lah alumni kuis ke bukan alumni kuis. So pelajar memang kena datang ke kuis sebab dia dah kira pelajar baru untuk degree. Tetapi kita akan hari ni kita ada meeting, so kita tengok dulu dan kita juga akan refer dengan KPT. Kalau KPT kata tak perlu pelajar yang alumni itu datang ke kuis, tak ada masalah. So boleh belajar di rumah. Janji dia punya line internet tak ada masalah. So pelajar memang boleh belajar di rumah lah. Afifah Hambari, ya, 6 dan 6 ni dah boleh buat permohonan. Untuk Anwar Azmudin berkenaan dengan yuran semester 3 ni ada pengurangan ataupun tidak, boleh refer dengan bahagian kewangan lah. Sebabnya berkenaan pengurangan yuran semua dengan bahagian kewangan, sebabnya kita tak dapat apa-apa info daripada bahagian kewangan. Okey, relief berkenaan dengan tarikh temuduga. Temuduga Fakulti Pendidikan adalah secara online. So, fakulti akan hubungi pelajar berdasarkan nombor telefon yang dimasukkan dalam permohonan. Biasanya fakulti tak terus interview masa call pertama tu. Dia akan tanya dulu pelajar bersedia bila. So, bila pelajar dah bersedia, pelajar boleh terus dia akan setkan tarikh lain ataupun pada masa yang sama kalau dia kata okey saya dah bersedia untuk interview sekarang. So, terus fakulti akan terus interview sekarang lah. So, bila dah lulus temuduga, keputusannya dia akan hantar kepada saya untuk saya offer dalam sistem. So selepas tu nanti pelajar boleh tengok surat tawaran dan biasanya lecturer yang menghubungi pelajar untuk interview tu yang akan bagi tahu pelajar dah lulus. Okey, Afiq Asmadi tanya banyak perkara nak kena update je, betul. Kalau nak tengok update tu, biasanya update kita akan update dekat dalam website quiz, FB quiz dan juga IG quiz. So boleh semak dekat situ sebab dekat situ je lah maklumat yang betul biasanya kita akan hantar kepada pelajar sebab itu perwaran yang biasa. Tapi kalau kata dapat SMS daripada quiz,
pun sama. Yang itu adalah maklumat yang terkini yang kita dapat lah. Sebab kita akan hantar maklumat kepada pelajar sama ada daripada FB, daripada website quiz, daripada IG, WhatsApp. Semua kita akan salurkan maklumat tersebut. Selain PTPTN zakat. Okey, Noman Azizi, saya syorkan boleh terus email kepada Puan Faridah untuk bertanyakan apa lagi pembiayaan lain selain daripada PTPTN dan zakat. Sebabnya biasanya untuk seksyen tajaan dan kebajikan dia ada list yang terbaru ataupun ada pengurangan. Yang itu boleh tanya dengan Puan Faridah lah. Boleh email kepada Puan Faridah, email dia faridah@quiz.edu.my. Okey, Farhan Aziz tadi tanya nak semak dekat mana. Nanti tengok dekat website quiz je. Maklumat terkini semua kita akan letak dekat website quiz. Okey, Rodiah Najiha, permohonan memang tak boleh buat dua permohonan sebabnya permohonan berdasarkan nombor IC pelajar. So nombor IC pelajar bila dah masuk automatik itu je lah permohonan yang boleh dibuat. Kata kalau dah dapat surat tawaran permohonan A untuk tawaran A, tiba-tiba rasa tak nak masuk program tersebut, email je kepada seksyen permohonan yang kemasukan pelajar iaitu admission@quiz.edu.my. Kami akan tukarkan program ikut pelajar punya kelayakan lah. Kalau kata pelajar kata daripada program andai kata saya bagi contoh daripada program bisnes nak tukar kepada HR, maklumkan dan kita akan semak balik kelayakan pelajar. Kalau layak automatik kita tukar. Okey, Anwar Azmudin bertanya berapa lama CJ asasi kami laku. CJ asasi laku je bila-bila, tak ada masalah. Sebabnya selagi program tu tidak ditarik balik oleh KPT dan juga MPA, selagi itulah CJ tu layak, laku. Dan tapi apa-apa pun kalau kata di quiz tak ada masalah. Tapi kalau di tempat lain, macam IPTA ataupun IPTS yang lain kena refer syarat yang ditetapkan oleh institusi sendiri. Sebabnya berdasarkan IPT, dia punya syarat kemasukan adalah berbeza setiap IPT. Dia akan refer juga dengan maksudnya institusi sendiri lah. Kalau kata MPA tak ada masalah. Akreditasi memang boleh je. Dia punya tempoh akreditasi tu memang tak ada limitation. Memang dia punya tu memang sah sahaja, laku sahaja. Untuk tukar program ada tak ada. Untuk RFB tak ada charge pembayaran untuk tukar program. Boleh buat permohonan pertukaran program sama ada melalui email, biasanya email kepada admission@quiz.edu.my. Permohonan pertukaran program boleh email kepada admission@quiz.edu.my, nyatakan nama, nombor IC, lepas tu program yang nak mohon. Dan bila kita semak, kita akan tengok kelayakan. Kalau layak kita terus tukarkan. Kalau kata tak boleh nak email, boleh WhatsApp juga kepada 019 389 68 6937.
Okey, Afifah Hambari, untuk dokumen lain memang kena lengkapkan. Nanti bila dapat surat tawaran, dia ada borang permohonan yang kena download dan juga print, dan juga borang-borang pendaftaran. Borang-borang pendaftaran ni hampir sama je dengan borang-borang pendaftaran masa nak masuk matrik dulu. Lengkapkan benda yang sama sebab fail yang pelajar kita akan masukkan nanti adalah berdasarkan nombor pelajar yang baru. So fail tu memang kita akan buka fail barulah. Fail yang asasi tu kita dah simpan, dah tak buka dah. Apa-apa KPT ataupun MPA datang untuk rujuk, kita akan buka fail berdasarkan nombor pelajar yang baru. So memang kena dapatkan juga result SPM yang original dan juga photostat kita akan semak. Sebab tu kalau kata pelajar datang ke kuis, kita akan sign dekat borang tersebut lah. Kalau kata tak, just hantar secara PDF kepada email, nanti dalam website kita dinyatakan nak hantar kepada siapa. Sijil asasi akan dipost. Okey, kalau nak tahu sijil asasi Wan Hidayah, yang ini boleh refer dengan bahagian pengurusan akademik. Untuk berkenaan dengan sijil, transkrip semua boleh refer dengan bahagian pengurusan akademik. Kalau kata perlu post, bagi tahu maklumkanlah boleh email kepada mereka. Untuk bahagian pengurusan akademik berhubung dengan pegawai. Okey, untuk Wan Hidayah, kalau kata nak berhubung dengan sijil ni, boleh berhubung dengan Puan Suhaila, iaitu Ketua Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan. Dia punya email address adalah suhailaseman@quiz.edu.my. Muhammad Azim, kalau datang ke kuis kemudahan ya, koperasi memang buka. Macam sekarang pun koperasi buka. Untuk kafe, dia akan beroperasi bila pelajar dah masuk nanti, memang semua akan beroperasi seperti biasalah, cuma kita akan buat penjarakan sosial lah. Ainul Huda, kalau nak satu kelas dengan kawan-kawan semasa asasi, yang itu kena refer dengan fakulti. Sebabnya pembahagian kelas berdasarkan daripada fakulti sendiri. Maksudnya kalau berdasarkan program tersebut, refer dengan ketua jabatan lah. Itu tak, insyaAllah tak ada masalah, boleh refer lah, boleh bincang. Okey, Nur Sofia tadi saya dah maklumkan, pelajar memang kena masuk ke kuis, yang itu berdasarkan apa yang telah kita bincang nanti dengan laman mesyuarat dan juga kita refer dengan KPT. So nak tahu tarikh yang sepatutnya, tarikh yang sebenarnya adalah refer dekat website kuis dan juga media sosial kuis yang lain dah. Kita akan maklumkan dekat situ. Okey, untuk dapatkan kad matrik degree, yang itu kita akan war-warkan kepada pelajar. Sebabnya bila katalah pendaftaran secara online, dia punya cara dia semua tak ada bersemuka. Jadi untuk kalau pelajar tu datang ke kuis, bahagian pengurusan insan dia akan caterkan berkenaan dengan kad pelajar ni. So yang itu apa-apa kita akan info kepada pelajar bila sepatutnya pelajar dapat kad matrik tersebut.
Okey, Nur Izzah Iliani kalau tiada masalah di rumah boleh tinggal di rumah. Okey, kalau tak ada masalah internet di rumah, nak tinggal di rumah, tak nak duduk di asrama, boleh refer dengan ketua jabatan untuk program masing-masing. Kalau tak ada masalah, memang boleh stay di rumah. Kita tak ada halangan sebab pembelajaran secara online. Okey, Umaira Idris. Nak duduk di kuis satu sem sahaja. Okey, yang ini berdasarkan apa arahan KPT dari masa ke semasa. Kalau arahan KPT katalah andai kata kita tak nak doa benda ni, katalah dia kata tahun depan kena juga belajar secara online, kita akan ikut. Arahan dari masa ke semasa tu kita berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh KPT. Setiap permohonan kena tunggu surat tawaran. Okey, bila Muhammad Aiman, bila dah buat permohonan, bila klik je button submit, automatik surat tawaran terus keluar. Itulah surat tawaran rasmi. Boleh print je kat situ. Cuma kalau kata tak nak surat tawaran tu nak tukar program sahaja baru refer dengan section permohonan kepasukan pelajar baru, iaitu email pada kami lah, admission@quiz.uni.my. Muhammad Haziq nak jadi lecturer, mohon yang itu kalau tengok dekat website quiz, kalau ada bahagian jawatan kosong. Kalau ada jawatan kosong boleh mohon lah. Ada dia punya borang dan juga pegawai yang in charge untuk jawatan kosong. Afi Asmadi, roommate ditetapkan ke? Okey, untuk roommate yang itu boleh refer dengan bahagian asrama, sama ada nak tukar bilik ke ataupun nak kekal dengan bilik tu ke, boleh refer dengan nak cari kawan ke, boleh refer dengan bahagian ni lah. Kalau untuk bahagian asrama boleh refer dengan bahagian kediaman, boleh refer dengan Encik Ahmad Effendi ataupun dengan Encik Abdul Wafi. Boleh refer dengan mereka sama macam mana nak dapatkan roommate sama bilik ke apa ke, boleh refer kat situ. Okey, Mujahadah. Okey, kalau dah berkahwin nak tinggal di rumah masalah. Okey, yang ini saya dah cakap tadi, sama je, sama ada masalah dah kahwin ke belum kahwin ke, internet tak ada masalah kat rumah, sama ada nak belajar di rumah ataupun di kuis, apa-apa pun refer dengan ketua jabatan. Bila dah mendaftar nanti ketua jabatan buat taklimat secara online, yang itu boleh refer terus. Sebabnya berdasarkan program masing-masing. Sebabnya takut ada benda-benda yang kita tak sure. Fakulti melibatkan memang kena hadir, kena duduk dalam 1 bulan ke, apa-apa pun refer dengan ketua jabatan. Okey, untuk permohonan, kita tak perlu minta dokumen. Permohonan, pelajar buat permohonan, masukkan sahaja result-result tersebut dalam sistem. Tak perlu hantar email pada kami, result ke apa ke, tak perlu. Hanya masukkan je dalam sistem. Lepas tu bila dah settle dah semua, klik di button submit, automatik surat tawaran keluar untuk pertanyaan Nur Husaini. So tak ada masalah kata dokumen tertinggal dekat asrama ke, memang tak ada masalah. Boleh je buat permohonan. Okey, Balkis Fikriah, untuk Fakulti Pendidikan memang ada temuduga. Temuduga dibuat secara online. Dah dapat keputusan temuduga, baru mendaftar. Maksudnya bila dah, katalah hari ni buat permohonan, petang ni, andai kata petang ni tiba-tiba ada lecturer daripada Fakulti Pendidikan call. Bagi tahu saya nak interview kamu sekarang, kamu rasa selesa nak interview? Kalau dia katalah Balkis kata saya tak selesa nak interview, boleh tak interview esok? So lecturer akan call esok. Bila dia dah interview sahaja, hari yang sama dia terus hantar result kepada saya untuk saya update dalam sistem. So saya akan update dalam sistem pelajar dah layak atau lulus ataupun tidak, dan selepas tu bila kata dah lulus,
biasanya lecturer akan call balik pelajar, bagi tahu kata pelajar dah lulus, boleh ambil boleh daftar ikut tarikh yang ditetapkan. Afiq Asmadi, permohonan tak ada masalah, memang akan lengkapnya kalau pelajar lengkapkan semua. Katalah pelajar tak lengkap, bahagian kami seksyen permohonan dan kemasukan pelajar baru, kita akan semak dekat situ mana-mana permohonan yang sangkut. Biasanya permohonan yang sangkut ni dia akan duduk dalam satu kolom application in progress dekat dalam kami punya sistem. Kami akan semak dia sangkut dekat mana. So bila dia dah sangkut tu, kita akan tengoklah kalau sangkut dia melibatkan tak key in certain subject ke, kita akan semak balik data yang lama, maksudnya masa asasi dulu, apa benda yang kita boleh masukkan, dan kita akan teruskan permohonan tersebut lah. Untuk pendaftaran, buat yuran pendaftaran, lepas tu nanti emailkan bukti pembayaran, lepas tu dokumen-dokumen pendaftaran emailkan kepada bahagian pengurusan akademik, dah mendaftar lah tu. Okay, Muhammad Hazim, untuk asrama dibuka untuk ambil barang boleh refer dengan Encik Ahmad Effendi nak datang ambil barang bila. Sebabnya untuk yang itu kami tak ada maklumat berkenaan bila boleh ambil barang. So boleh refer dengan Encik Ahmad Effendi, rujuk dengan beliau untuk dapatkan temujanji nak ambil barang tu tersebut. Muhammad Aiman Syafiq, tamat PKP pelajar kena balik kuis lah. Biasanya itulah, sebabnya kalau dah tamat PKP, kita akan tengok dulu KPT punya arahan. Kalau KPT kata teruskan online, kita akan teruskan online, tetap online sebab sampai Disember. Tapi untuk masuk ke kuis tu memang kita akan refer dengan KPT, sebabnya kita nak tengok apa arahan KPT seterusnya berdasarkan cadangan ataupun nasihat daripada KKM sendiri. Orang surat permohonan nak dapatkan mana? Muhammad Haris Zufairi, kita tak untuk permohonan apa ya? Kalau kata permohonan pelajar baru, tak ada surat permohonan, just buat permohonan online sahaja. Puan Siti Nur berkenaan dengan transfer kredit, ya, kalau daripada asasi ke degree memang tak boleh buat transfer kredit. Maksud saya, kalau pelajar yang tak ada MUIT, dia masuk dulu program lain. Katalah dah ambil account tapi tak ada MUIT. So ambil perbankan Islam SEM 1. So bila dah masuk perbankan Islam SEM 1, nak masuk SEM 2, result MUIT dah dapat. So masa SEM 2 untuk perbankan Islam tu, masa tu tukar program kepada degree account. Yang itu baru boleh buat transfer kredit. Andai kata ada subjek-subjek yang tak ambil masa SEM 1, masa ambil degree perbankan Islam hari itu. Untuk FSU, Wan Tasha, FSU tak ada interview. So layak automatik dapat surat tawaran. Okey, saya rasa live saya pun dah cukup masa. So, andai kata ada apa-apa persoalan, pelajar boleh WhatsAppkan kepada kami. Sama ada nak WhatsApp melalui MPP yang ada di pusat matrikulasi, yang mana memang dia akan berhubung dengan saya dari masa ke semasa, ataupun boleh terus WhatsApp kepada kami iaitu 019-389-6937. Boleh refer dekat website quiz, nombor WhatsApp bahagian pemasaran dan komunikasi 019-389-6937 ataupun 019-226-0746. Saya akan notkan apa-apa berkenaan dengan ni di dalam website ada, kita nyatakan dia punya nombor ni. Muhammad Aiman, Fakulti Pendidikan semua program ada interview ya? Untuk fakulti FSTM tak ada temuduga notasia, tapi FSTM dia ada syarat-syarat dia berdasarkan result SPM tersebut. Kalau kata degree multimedia, yang itu kita tak ambil kira matematik, tetapi untuk degree teknologi rangkaian, dia kita kena ambil kira matematik di peringkat SPM, perlu kredit iaitu C ke atas. Okey, terima kasih kepada semua yang
mendengar live ni. Kalau kata ada masalah boleh berhubung dengan kami di section kami buka office tapi serang sendirilah. Kalau kata datang tu tengok office buka boleh berhubung dengan mana-mana staff saya. So boleh ada masalah boleh WhatsApp ataupun nak email pun boleh. Kalau nak email kepada saya direct pun boleh. Email saya nurhairunisa@quiz.edu.my pun boleh. Kalau tak pun boleh email kepada admission@quiz.edu.my sebab saya akan buka dua-dua email tu setiap hari walaupun saya tak masuk ke pejabat. Okey, Syah Nasib ke ni? Mana? Yang live betul sih? Kata Nasib. Ni, if you end this video now, you will able to choose you want to save on